Puan-tuan. Puan-tuan okey, puan-tuan. Puan Ling okey, dengan Puan Ling. Okey, kalau yang untuk JIT system ni dia special sikit. Yang ini pun dia kena ikut step dia. Mula-mula memang kita kena inspection. You tak boleh buat macam nak buat askatik dululah, tak boleh. Dia tak boleh buat macam tu. Kalau dalam JIT system ni you akan kena inspect dulu, lepas tu you akan askatik, lepas tu percussion dengan palpation. Yang ini pun boleh keluar dalam soalan exam dalam bentuk MCQ. Dan juga soalan LJM pun selalu keluar juga macam ni. Dia bagi senario, macam contohnya, Nurse Siti telah melakukan inspection pada Encik Ali contohnya, pada abdomen. Okey, lepas tu apakah next ataupun step yang seterusnya. Jadi akan tahulah kalau misalnya nurse tu, jurawat tu dah lakukan step inspection, jadi step seterusnya adalah askatik. Dia akan bagi sama ada perlu askatik ke, percussion ke, palpation contohnya. Jadi you akan tahu kalau lepas inspection kena buat askatik. Jangan you jawab inspect lepas tu ni palpation contohnya. Yang ni memang kena step dia dah ni. Inspection, askatik, percussion dengan palpation. Tujuan buat askatik dulu adalah kita tak nak buat percussion dengan palpation dulu sebab nanti ke askatik kita nak dengar dengan stetoskop kan dekat kawasan perut patient tu. Kita nak nanti bila kita dah pekas, kita dah ketuk, kita dah palpate perut patient tu, nanti akan ganggu pergerakan usus, nanti kita tak dapat dengar yang kita nak yang tak nak gangguan yang kita dah macam kita dah stimulate lah usus patient tu, nanti kita tak dapat yang accurate punya dengar lah untuk askatik ni. Sebab tu kita lepas inspect dengan askatik, lepas tu bawa percussion dengan palpation. Palpation ni dia light dengan deep, tapi deep kita tak perform, hanya light sahaja. Kalau yang deep tu, kalau doktor tu dia boleh lah perform, kita hanya boleh light sahaja. Palpation ni pun kena hati-hati ya. Kalau nak buat palpation pada perut patient pun kena hati-hati. Kena tahu diagnosis patient, case patient. Bukan semua patient kita boleh buat palpation. Nanti kita akan tengok nanti kenapa. Ada satu case yang kita boleh buat palpation. Nanti kita akan tengok yang bawah tu nanti. Ya, kita triple A. Kalau buat dua intai you akan dengar triple A. Case triple A. Itu kena hati-hati. Nanti boleh pecah nanti. Okey, yang seterusnya adalah yang keempat adalah explain diagnostic test of JIT disorder. Ini adalah blood investigation, lepas tu X-ray, CT scan, ultrasound, MRI. Ada juga macam barium swallow, barium enema. Ini ada jugalah. Okey, nanti kita akan tengok nanti. Semua ni dekat bawah nanti. Okey, lepas ni health assessment ni ada juga. Semua maklumat patient tu, contoh dari segi data-data, maklumat pada patient contoh ni dari segi umur dia, jantina dia, status perkahwinan dia, pekerjaan dia, agama bangsa dia pun kita kena ambil tahu. Bila kita dapat kena pasti, semua adalah penting. Lepas tu sumber rujukan. Lepas tu daripada siapa? Yang paling bagus sekali adalah pada patient sendirilah. Kalau patient tu waras, boleh berfikir, boleh jawab dengan. Kalau confused tak boleh ambil lah. Okey. Dan kalau tak boleh, kita kena dengan relatif ke, dengan keluarga terdekat, suami, isteri, anak-anak, adik-beradik. Lepas tu kawan-kawan, medical record ataupun daripada from referral letter. Contohnya daripada hospital ataupun klinik-klinik lah yang ada buat surat rujukan. Ni pun sama juga. Ni chief complaint, aduan utama. Ini adalah yang the best adalah pada pasien sendiri. Okey, present illness ni adalah masalah pasien yang terkini lah kita kata ya, yang terkini. Okey, aduan yang terkini, sakit aduan kesakitan yang macam cakap present illness ni, faham ke Ya, aduan terkini, aduan masalah yang terkini. Okey, lepas tu past medical history penting. Kalau pasien sebelum ni ada hypertension ke, diabetik ke, contoh ada masalah thyroid ke sebelum ni, ataupun pasien ada buat surgery, pembedahan yang sebelum ni. Ataupun family history. Contohnya kalau kita tahu, kalau family history contohnya kalau macam cancer kan. Kadang-kadang family history main peranan juga genetik main peranan juga. Mungkin mak ayah dia ada sebelum ni pernah ada pernah kena cancer colon ke, CA lung ke, CA breast ke, pun main peranan juga dari segi family history ni. Ya? Macam yang ni saja nak share sahaja. Pernah berlaku dalam keluarga kawan saya. Memang dalam keluarga dia, mak dia meninggal sebab CA usus. Ayah dia meninggal sebab CA lung. Lepas tu adik dia meninggal sebab CA ovari ataupun CA ovari tak silap saya. Lepas tu yang terkini pula adik dia kena CA colon pula. Nampak tak? Jadi dalam keluarga dia 4 orang 5 orang semua CA cancer.
Betul, kadang-kadang data family history ni main peranan penting jugalah. Macam contoh diabetes mellitus pun sama juga. Mungkin mak ayah ada diabetes mellitus, jadi mungkin anak-anak pasien pun mungkin ada risk untuk dapat diabetes mellitus jugalah. Ini contohlah. Okey, lepas tu psychosocial history, macam mana status mental dia. Lepas tu review of system pun yang tengok juga. Okey, ni dari segi pathofisiologi dia, diagnostic result, dissipation, risk factor dia, medication, surgery, lepas tu nursing process, client education, pendidikan dia macam mana, lepas tu follow up temu janji dia macam mana, dan juga documentation. Ni semua poin-poin penting dalam health assessment. Okay. Ni saya letak gambar patient care plan ataupun mapping lah untuk you all tengok lah. Saya just letak sahaja. Okey, lepas tu kita tahu yang untuk health history ni dia segi kena fokus assessment ni dia segi kena ambil bermula daripada pengambilan sejarah patient. Lepas tu informasi berkaitan dengan abdominal pain, dyspepsia, gas, nausea dengan vomiting diarrhea, semua sangat penting maklumat-maklumat ni. Okey, ni adalah dengan cara temuduga ataupun aduan daripada pesakit. Ini adalah yang common symptom of GI dysfunction. Pain, lepas tu indigestion, dyspepsia, intestinal gas ataupun perubahan dalam bowel habit. Okey, tiba-tiba sebelum ni buang air besar okey, tiba-tiba jadi sembelit ke, constipate ataupun jadi diarrhea ke contohnya. Ataupun perubahan dalam stool, perubahan dalam stool, ciri-ciri stool yang keluar tu najis tu. Mungkin ada blood ke contohnya ataupun ada lendir ke, tu contohnya. Okey. Lepas tu ini adalah common site referred abdominal pain. Ini pun semua ada dalam buku medical surgical sebenarnya. Okey, ini contohnya kalau misalnya mungkinlah kalau pasien mengadu, okey sakit di kawasan sini, kalau saya tengok kat bahu ni kan, kat hujung bahu sebelah kanan ni, mungkin dia refer mungkin pasien ni kemungkinan masalah berkaitan dengan liver. Ni contohnya. Okey, ini kalau contoh pasien sakit kat bawah sini, rusuk tulang kanan ni. Mungkin ada berkaitan dengan masalah cholecystitis ke, pancreatitis ke ataupun duodenal ulcer. Okey, ni contohnya kalau pasien mengadu dekat mana lagi kat sini ni. Okey, kat sini ni. Kat belakang ni contohnya. Okey, mungkin ini adalah berkaitan dengan rectal lesion. Ni contohlah Okey. Okay, ini adalah assessment of pain. Okey, ini adalah dari segi onset pain. Saya tak gambar. Okey, kalau yang pain free tu biasa kosong lah. Yang kalau yang satu tu saja pasien masih boleh senyum lagi lah. Tapi bila dah 4 tu pasien dah stress sikit dah sebenarnya. Okay, lepas tu location of pain. Kat mana location sakit tu? Kat mana? Okay, kena tanya pasien. Lepas tu aggravating. Aggravating ni maksudnya pasien sakit tapi apa yang menyebabkan pasien bertambah lagi kesakitan tu? Mungkin apabila dia berjalan, bergerak lagi sakit ataupun bila dia batuk ke, bersin ke, kesakitan itu akan menjadi bertambah worse, akan menjadi bertambah teruk. Itu contohnya lah maksud aggravating ni. Ataupun ada fever. Okay. Saya laju sangat ke cakap ni? Explain ni? Laju sangat ke saya explain ni? Kena. Okey dah? Okey dah? Okey. Nanti kalau you all tak faham, you all tanya balik-balik saya lah. Okey, yang ini sama juga macam tadi lah, yang gambar yang ni. Sama saja right? Okey. Lebih kurang Okey, ni contohnya. Okey, you akan tahu kita ada 4 kuadran. You orang bacakan ada 4 kuadran dan juga 9 region, 9 region. Okey, right upper quadrant, right lower quadrant, left upper quadrant dan juga left lower quadrant. Ini pun juga boleh menggambarkan macam mungkin kalau patient complain right upper quadrant, mungkin suspect dia mungkin patient ada masalah gallstone ke, cholangitis ke, hepatitis ke. Contoh kalau patient complain pain dekat left lower quadrant, mungkin kemungkinan patient mengalami masalah sama ada diverticulitis ke, ulcerative colitis ke, constipation ke. Kalau wanita tu mungkin suspect ovarian cyst. Ni contoh sahajalah. Okey. Ni sama juga macam sebut tadi, ada pain, vomiting. Ini semua berkaitan dengan gastrointestinal system dalam assessment. Okey, ni kurang selera makan ke ataupun bloating. Bloating ni pasien rasa macam perut rasa penuh, tak makan. Tapi perut rasa penuh, rasa kembung dan rasa sangat tak selesa. Lepas tu rasa vomiting, loyo, muntah. Okey. Okey, ni untuk physical examination. Just refresh sahaja, you orang tahu dah. Ni untuk prepare patient macam mana persekitaran
untuk sebelum melakukan prosedur, itu physical examination. Okey, kena bagi tahu patient tujuan dia, tapi pertama sekali kena bagi salam, perkenalkan diri itu adalah standard. Lepas tu kena terang kat patient apa prosedur apa yang you all nak buat, apa tujuan dia. Lepas tu kalau you all nak access bahagian perut sahaja, janganlah you all expose sampai bahagian dada contohnya. Kalau nak access bahagian perut, just expose yang bahagian kawasan perut sahaja. Lepas tu gunakan draw sheet untuk tutup kawasan yang you all tak nak yang tak nak access tu. Okey, pastikan keadaan selesa, pencahayaan cukup, dresser. Lepas tu kalau nak buat askartik tu pastikan you all keadaan tu macam kata senyap lah you all, supaya you all boleh dengar lah dengan jelas masa askartik tu. Lepas tu position tu line supine. Lepas tu letakkan tangan patient di sisi. Ini adalah untuk keselesaan patient. Dan suruh patient galakkan patient untuk relax. Supaya kita boleh buat prosedur dengan senang lah, dengan mudah. Okey. Lepas tu ni sama juga kalau tanya patient nak pergi ke tandas ke, nanti you all nak palpate lah, you all nak perkas lah, bladder patient full. Patient tak selesa. Jadi tanya patient, adakah patient nak pergi ke tandas dulu ke? Kalau patient nak pergi tandas, suruh patient pergi ke tandas dulu, pastikan bladder patient dah kosong, barulah you all boleh buat physical examination. Okey. Biasanya kalau untuk prosedur palpation ni, kita akan arahkan patient untuk bengkokkan kaki bengkokkan kaki patient. Nanti ada gambar kita tengok lepas ni. Sebabnya kalau bila patient dia bengkokkan kaki, kalau masa during palpation ni, kalau ada ketumbuhan kemes ke apa ke, kita harap dia boleh rasa lah. Tapi kadang-kadang kalau tampuk kecil susah juga sebenarnya. Sebab tu perlukan investigation lain juga. Okay, sini sama breathing ni, suruh patient tenang, relax, perlukan muzik. Lepas tu adakan conversation perbualan yang selesa dengan patient. Janganlah dengan kalut-kalut ataupun cakap dengan jangan cakap dengan kasar dengan patient. Ini adalah standard asas dari segi communication. Mungkin bila kita masa perbualan tu, masa kita buat prosedur, bila kita conversation yang selesa, patient pun selesa dan dia akan bagi cooperate lah pada kita tu. Nampak ni, approach gently, slowly. Jangan tiba-tiba buka baju patient ke. Tiba-tiba kalau sebelum nak palpate tu bagi tahu, okey patient, okey cik, saya nak tekan sikit je. Bagi tahu kat patient. Jangan tiba-tiba letak tangan tu kat perut patient, terkejut patient. Ataupun stethoscope tu kita warmkan dulu. Tangan pun pastikan warm jugalah. Jangan tangan sejuk-sejuk atas patient. Dan kuku pastikan pendek juga. Tak nak nanti boleh cederakan patient. Okey, pastikan. Lepas tu masa buat prosedur ni, tengoklah muka patient. Masa buat prosedur tu, examination tu, tengok tanya dia sambil bercakap, tengok muka dia, lakukan prosedur, pastikan patient selesa. Okey, jelas ya setakat ni? Okey. Lepas tu ni sama juga inspect daripada head to toe. Lepas tu tengok dalam mulut patient juga. Okey, lepas tu fokus pada abdomen. Kalau nak buat assessment pada abdomen tu fokus. Okey, pastikan position supine. Ini sama macam tadi lah, inspection, auscultation, percussion dengan palpation. Light palpation sahaja. Okey. Ni palpation, physical assessment. Okey, mula kalau dari segi ni dari segi inspection ni, okey, kita tengok skin dia, ada scar ke, ada parut pembedahan ke, contohnya ada striature ke, ataupun colour tu macam mana, colour skin tu kuning ke, ataupun normal macam biasa ke, ataupun ada nampak benjolan ke dekat abdomen patient tu. Okey, ni contoh. Lepas tu tengok simetri ke, tak simetri ke. Kalau mass tu mungkin, kalau yang kecil tu mungkin tak nampak lah, tapi kalau yang besar tu mungkin boleh nampak lah pada abdomen patient tu. Okey. Ni yang kita tengok lah, nampak ni. Kalau contoh kat sini, kalau inspection kita nampak scar dekat sebelah kiri, bawah tulang rusuk sebelah kiri ni. Kita nampak scar kat sini. Kalau kat sini inspection kita boleh nampak mungkin ada benjolan macam ni. Ataupun kita nampak skin patient ni nampak ascites lah, besar lah. Perut patient pun nampak besar. Lepas tu warna kulit pun kita nampak jugalah, warna kuning. Masa patient mengalami jaundice. Okey, yang ni scapula abdomen lah. Dia macam panjang macam tu. Okay, ni askartik pula ni, macam sebut tadi kita ada 4 quadrant, iaitu right upper quadrant, right lower quadrant, left upper quadrant dengan left lower quadrant. Kalau yang region ni, yang ni kalau ni memang you all kena, bagi saya kena ingat, kena tahulah. Kalau sebut quadrant ada berapa, you all kena tahu ada 4 dan you all boleh sebut. Kalau sebut ada berapa region, jadi you all kena tahu ada 9 region, jadi you all kena tahulah nama dia tu kat mana. Kalau yang sebelah kanan kiri ni saya rasa sama je, hypochondriac
Ni right hypochondriac dan juga left hypochondriac lah. Dan kalau kat bawah ni kita panggil region. Kalau kat tengah ni umbilical, yang sini hypogastric region, yang atas ni epigastric region, yang ni yang sebelah tengah-tengah adalah lumbar. Ini sama lah right lumbar dengan left lumbar. Yang ni memang you all kena ingat, kena tahulah. Ya? Okey, yang ini adalah untuk askatik. Untuk askatik ni untuk bawah yang normal, frekuensi dia adalah 5 hingga 35 kali per minit lah. Karakter dia adalah borborygmi ya. Borborygmi. Okey, ni adalah kalau macam you upload kosong lah, lapar lah. Ini standard lah, bunyi dia adalah common yang macam ni. Okay. Tapi kalau yang increase hyperactive tu, kuat sangat bunyi dia, tak berhenti-henti bunyi dia. Lepas tu kadang sampai high pitch sound lah. Kuat sangat bunyi dia. Kadang-kadang kita risau, ini adalah petanda untuk masalah intestinal obstruction ataupun gastroenteritis ataupun masalah diarrhea. Sebab tu penting lah untuk astatik ni. Okay, ataupun absent ataupun tiada sebarang kedengaran bunyi. Mungkin tak nak juga, abnormal juga. Contohnya kalau macam no sound, tak ada kedengaran langsung. Lepas 5 minit kita astatik memang tak dengar langsung bunyi, sebarang bunyi. Kita risaunya mungkin mengalami masalah obstruction, abdominal obstruction ataupun intestinal perforation. Sangat bahayalah keadaan macam ni, tak nak macam ni juga. Ataupun vascular sounds ataupun breaths. Ini pun sama jugalah. Kita dengar bunyi yang sound of blood flow along vessel, blood salur darah. Kita tengok nanti lepas ni. Apa yang kata dengan yang breaths ni. Okey, ini adalah location ataupun placement untuk stetoskop untuk yang astatik tu. Tengok kat sini. Dia ada right coronary artery, right iliac artery. Gambar sini. Ni sama kan you all belajar? Sama ke dengan you all belajar ni? Yang saya tanya yang heart assessment ni? Ke lebih detail lagi? Heart assessment ni. Habitat kat tangan sama ke? Tarik sama ke lebih detail yang you all belajar? Ke yang you all belajar lebih detail lagi? Sama je Puan. Sama saja lah. Ni just untuk refresh sajalah ya Kavita? Ya. Okey. Lepas tu ni aneurysm ni. Okey, aneurysm ni adalah excessive localized swelling of the wall of an artery. Ini sangat bahaya dah. Ini boleh pecah ni. Ni kita takut sangat lagu. Biasa kalau kes-kes ni dekat Duintan ada kalau you dengar triple A. Triple A tu you jangan palpate perut patient dia susah hati ya, jangan touch perut patient. Ini contoh dia. Inilah yang kata yang abdominal aortic aneurysm. Ni triple A ni. Maksudnya adalah abdominal aortic aneurysm yang dia nampak ni. Tengok infrarenal aneurysm ni. Damage aortic wall ni. Ni boleh pecah ni ya. Tak boleh palpate ya. Suka hati betul kena tahu kes dulu. Sebelum nak palpate ke askatik ke kena tahu ya. Ni yang normal orang tengok ni. Ini yang normal abdominal aorta. Ini yang triple A punya kes ni. Boleh pecah ni. Bahaya ni. Kena hati-hati. Kalau patient macam ni. Okey, yang ni pun percussion. Sama percussion pun kita lakukan pada 4 kuadran juga. Okey, 4 kuadran tu ada 4 measurement lah. 4 kawasan tu. Location dia sama juga. Okey, ni contoh dia. Bekas juga. You all pernah praktis tak lakukan percussion ni pada patient masa dalam ward? Ataupun dekat mak-mak you all praktis kat mana yang perkas ni? Siapa pernah apply perform teknik percussion ni? Dekat patient contohnya. Ke tak pernah? Masa dalam mak-mak dengan kawan-kawan Tak pernah. Kak mak-mak tak pernah. Oh ya ke? Lepas Pernah buat video je. Buat video Madam Puan ni suruh buat video. Oh ya. Tapi you apa bila buat video tu you perform dekat siapa? Dekat keluarga lah. Dekat keluarga lah kira. Dekat family. Dekat family lah. Okey. Tapi dengan umur you tak pernah try lagi lah. Sebab tak sempat. Sebabnya online kan. Betul tak sempat nak buat kat mak-mak kan. Tak. Okey, ni yang teknik percussion. Tapi you guna ni kan, ketuk dekat yang hujung yang dari tengah ni ya. Dia akan bunyi. Dull ke, flatness ke, timpani ke. Ya? Yang ni. Okey. Okey, yang ni adalah untuk confirm size organ dalam abdominal tu contohnya. Lepas tu ataupun kehadiran cecair ke, udara ke. Ni untuk determine presence of excessive amount of air ataupun fluid lah. Okey, kalau normal tu timpanic lah. Okey, kadang kita nak tahu juga misalnya kalau kehadiran kalau misalnya ada liver tu ada besar pun kita boleh tahu juga dengan cara percussion tu. Ataupun dengan mungkin ada tumor, suspect tumor ke pun boleh juga lah.
Bila ada yang solid structure ni. Kita tengok bawah, gambar kat bawah ni, kita akan tengok. Ni location of untuk yang percussion lah. Ini pun sama juga. Yang ni cara nak ukur lever lah ni. Salah satu ni, dia kalau normal adalah 6 hingga 12, kita akan lakukan percussion tu pada start yang atas. Lepas tu kita akan tanda. Lepas tu pada bawah pula kita akan tanda, kita akan tahulah dapat saiz ni, lever ni berapa. Dia normal adalah 6 hingga 12 cm. Jadi kalau lebih daripada tu, kemungkinan berlaku enlargement lever lah. Jadi kalau you buat percussion ni, you buat untuk ukur saiz lever ke ataupun just you tunjuk sahaja? Tunjuk sahaja ke ataupun you guna yang step ni? Ukur saiz lever ni. Tetap ke you Tak, tunjuk saja teknik untuk percussion. Oh, ni tak pernah. Ini sangat common ya. Tak you ni tak. Ini you tahu kan procedure? Tak tahu. Yang ini sangat-sangat common. Kalau doktor, medik pun cara yang sama juga. Kalau NO pun cara yang sama juga nak tahu yang ni. Dulu saya baca ada ni. Kalau saya diploma dulu, saya ada baca benda ni. Buat kawan-kawan kan mesti tanda lah. Tanda, mesti ukur ambil pembaris, ukur tengok berapa saiz dia punya lever dia tu. Kalau normal ni, sajalah yang normal 6 hingga 12 ni. Kalau misalnya kita ukur tu dia besar, lebih daripada yang saiz normal ni, maksudnya mungkin kena investigate lagi lah. Kena tahulah apa masalah dia, betul ke tak betul lever dia besar. Dan kalau besar, lebih daripada saiz normal tu kena tahulah kenapa. Mungkin ada masalah kan. Okey. Ni yang palpation ni sama juga you guna palm of finger ni. Okay. You guna palm of finger ni. Okey, tapi you jangan buat deep ya. Jangan buat deep palpation pada patient tak boleh ya. Deep palpation tak boleh buat deep palpation. Okey, hanya light sahaja lah palpation. Tapi macam saya kata, kalau you nak buat palpation kena tahu dulu case patient. Jangan tak tahu case apa, you buat palpation ya. Macam saya kata tadi, kalau yang case triple A tu sangat bahaya lah, takut pecah nanti. Okey, ni pun sama juga. Okey, yang ni palpation ni, okey ni light palpation. Jadi biasa kalau di palpation ni dia suruh patient macam bengkokkan lutut, tengoklah. Nah, kalau misalnya ada yang pertumbuhan ke, cyst ke, atau infect, kita boleh rasa lah dengan cara macam ni. Palpation pun, kidney pun sama juga lah. Tak tahu dah. Nampak kalau ada liver ke spleen ke, besar dah. Berlaku keluaran enlargement. Okey, ini pun sama juga. Nak tahu saiz kidney pun sama juga. Tapi kalau kidney yang normal, sebenarnya kalau you buat palpation tak boleh rasa pun kalau kidney yang normal. Kecuali kalau kidney tu ada masalah, dia membengkak tu membesar, baru boleh rasa. Kalau kidney normal, tak ada masalah, tak boleh rasa pun sebenarnya. Ya? Okey. Okey, dah habis dah bahagian yang sikit assessment yang prosedur yang tadi yang palpation semua tu. Dari segi inspection, auscultation, lepas tu percussion dengan palpation. Sekarang saya masuk ke segi assessment dari segi rectal examination. Kalau dalam ward, mungkin you pernah dengar PR. PR tu adalah free rectal examination sebenarnya. Dia masukkan jari gunakan wire jelly. Pernah tak prosedur ni you jumpa dalam ward? Dia sama ke lelaki ke perempuan ke, biasa je. Common ni prosedur ni. Kalau untuk lelaki, pernah tak PR? Pernah. Kata nak buat PR, pernah kan? Okey, yang itu adalah rectal examination. Dia guna jari telunjuk dia pakai clean glove sahaja, prosedur bersih sahaja, guna clean glove. Lepas tu dia akan letak KY jelly dan dia akan masukkan ikut anesthesia. Apa ni? Anesthesia. Kalau untuk yang lelaki pun sangat penting sebab yang ini pun dia boleh tahu sekiranya prostate patient, yang male patient kan ada besar, enlargement. Pun boleh tahu juga. Kalau ini berlaku enlargement prostate pun boleh tahu juga dengan cara PR ni. Rectal examination ni. Jadi sama cara dia, patient baring, relax, tenang, tarik nafas. Tapi apa-apa pun sama juga kena explain kat patient apa yang kita nak buat. Lepas tu patient tarik nafas, hembus nafas perlahan, suruh fokus, lepas tu baru kita boleh perform prosedur ni. Yang ni kita boleh tengoklah, tapi sebelum kita masukkan buat ujian ni, assessment ni, kita boleh tengok juga lah kawasan tu. Kalau ada nampak fistula ke, fissure ke, nampak ada rectal prolapse ke, mungkin terkeluar ke, ada polyps ke, ada hemorrhoid ke, boleh nampak jugalah. Ni sama juga yang external ni, ini yang internal lah ya. Internal external ni boleh tengok dari segi lumps ke, boleh rasa lah kat dalam. Kalau yang internal tu boleh rasa dengan jari tu lah.
Tapi kalau yang benda yang keluar tu boleh nampak terus lah. Akses yang kat luar dulu barulah kita masuk jari tu. Okey. Seterusnya adalah yang ni diagnostic evaluation. Okey, contohnya CBC untuk blood count, pastinya PPT ke, triglyceride ke, ni segi blood investigation lah. Amylase, lipase, liver function test, CEA. Okey, lepas tu ni stool test, nak tengok contohnya ada kehadiran blood ke, cuba tengok colour dia. Kalau misalnya kadang-kadang mungkin ada blood dalam stool patient, najis patient tapi tak nampak. Jadinya dia akan buat test. Kadang dengan cara tu dia adalah ujian-ujian dia, boleh nampak lah stool patient tu sebenarnya ada blood ke tak nampak lah. Stool of the blood kita panggil. Lagi adalah breast test. Okay, yang ni adalah untuk detect kehadiran Helicobacter pylori ataupun H. pylori. Kalau yang H. pylori ni, ini adalah sangat-sangat bakteria yang sangat common untuk gastrointestinal system bakteria ni. Dia kalau yang H. pylori ni, dia boleh hidup dalam stomach patient, dalam mucosa lining tu, sebabnya dia boleh menyebabkan peptic ulcer disease. Jadi ini adalah salah satu ujian jugalah untuk kita tengok kehadiran Helicobacter pylori ni ataupun H. pylori bacteria. Okey, ujian lain yang ini biasa you all dengar iaitu ultrasound abdomen. Ini biasa kan kadang-kadang student tolong hantar patient pergi ultrasound, betul tak? Ini adalah yang non-invasive diagnostic technique lah. Biasa kan you hantar patient kan? Sufi kata biasa hantar patient lah kan? Okey, ini pun sama juga. Okey, yang ini adalah yang ini adalah alat dia lah. Oscilloscope. Ini adalah alat dia sebenarnya, scope dia ni. Dia akan letak atas abdomen patient, lepas tu dia akan nampak screen dekat TV atau dekat screen kat monitor tu. Dia akan tengok lah jika ada sebarang kat animal line. Yang ini, kalau sebagai nursing, biasanya kalau patient nak buat prosedur ni, patient kena puasa lah 8 hingga 12 jam sebelum prosedur dilakukan ataupun hantar patient. Lepas tu pastikan patient dah pergi tandas, pastikan patient free meal sebelum buat prosedur tu. Dan sama juga. Okey, yang ni adalah dari segi X-ray. Upper gastrointestinal tract study. Ini contohnya patient nak buat X-ray. Contohnya yang ini bahagian upper. Kalau upper ni kita tahu upper adalah bahagian atas. Maksudnya bahagian atas gastrointestinal tract study. Ada juga ni macam lebih kurang macam X-ray. Tapi ada juga setengah-setengah tu patient kena minum cecair yang warna putih tu. Kita panggil barium sulfate. Ataupun radiopaque liquid. Sebabnya kita nak tujuannya adalah bila patient minum liquid tu supaya bila buat X-ray akan nampak lebih jelas lagi yang inilah yang gambar ni. Contohnya ada berlaku obstruction ke, ada enlargement ke, ada obstruction ke, ada apa-apa boleh nampak lah. Ini macam dia kata ni. Mungkin ada ulcer ke, varices ke, tumor ke, kita harap boleh nampak lah semasa prosedur ni dilakukan. Ada prosedur lain lagi. Kalau yang ini untuk apa ni sama juga. Biasanya patient kena maintain a low residue diet beberapa hari sebelum buat test tu. Lepas tu malam tu patient kena puasa. Lepas tu kena prescribe laxative. Laxative ni adalah macam ubat yang untuk patient buang air besar. Sebab kita nak patient kosong. Sebab kita tak nak nanti penunungan feces, najis tak nampak nanti masa nak buat prosedur tu. Tak nampak masa nak ambil gambar tu. Jika ada tumor ke pertumbuhan tak nampak pula nanti sebab penunungan feces tak nak macam tu. Itu tujuannya pemberian laxative ni. Lepas tu kalau patient yang smoking tu, biasa kita nasihatkan patient untuk, tak galakkan patient untuk smoking lah. Sebab dia akan stimulate gastric motility. Lepas tu kalau patient yang ambil something yang macam radiopaque yang cecair yang untuk minum ni, biasanya follow up adalah sangat penting. Sebab kita nak yang cecair yang patient minum tu, semua dah dikeluarkan lah, dah clean daripada perut patient. Lepas tu kena monitor juga stool patient sampailah kembali kepada warna yang asal. Kita tak nak kalau misalnya, biasa kalau minum cecair barium ni dia akan warna clay. Clay ni kita kata macam warna pucat. Okay, seterusnya adalah yang ini tadi upper, yang ini lower pula.
Okay, yang low ini sebenarnya adalah pengenalan-pengenalan prosedur-prosedur ataupun investigation yang biasa dilakukan dalam sistem gastrointestinal. Macam tadi saya sebut tadi lah, supaya bila sebut yang X-ray lah, okay, macam ultrasound lah, breath test lah ataupun ultrasound. Jadi kalau sebut ni, you ada idea, you tahu benda-benda ni semua. Okay? Ataupun hanya macam X-ray abdominal lah, kena minum yang cair barium lah. Itu sangat you tahu, ada idea lah nanti. Okey, yang untuk lower gastrointestinal tract study pula, ini untuk tadi apa? Ini bahagian bawah pula. Okey, kalau bahagian bawah ni dia berbeza sikit. Kalau bahagian atas tu patient ambil oral lah, ikut mulut. Tapi kalau ikut yang lower ni, cecair barium ni dia akan instill ikut rectal. Nanti ada gambar, you nampak nanti, tengok nanti gambar. Okey, prosedur ni kita panggil barium enema. Prosedur barium enema pun sangat common juga dalam ward. Ward medical ke, ward surgery ke, kalau ward intern pun saya lagi sangat common prosedur ni. Okey, ini sama untuk detect kalau ada sebarang polyps ke, tumor ke, ada lesion ke, ada ketumbuhan ke, dah. Ni untuk detect benda-benda tu. Okey. Kita tengok gambar, tengok sini. Okey. Yang untuk nurse intervention ni sama juga, kena clearkan dulu lower bawah dengan laxative tadi. Lepas punya patient biasa kena ambil lorazepam diet juga sehari 2 hari sebelum. Lepas tu pastikan tarikh appointment tu dah dijadualkan. Lepas punya kena beri administer enema ataupun laxative. Tapi pemberian enema ataupun laxative ni kena berdasarkan daripada doktor prescribe ya. Jangan bagi sesuka hati ya, tak boleh. Walaupun kita tahu kena bagi enema ataupun laxative ni, tapi kena doktor order dulu. Sebab ada juga setengah-setengah kes tak boleh bagi enema, sebarang enema ataupun laxative. Clear kat situ ya? Okey. Lepas tu bila dah selesai prosedur, patient akan dinasihatkan untuk ambil cecair yang banyak. Tetapi berbezalah kalau patient ada kidney problem, yang tu biasanya akan refer pada tim renal, yang tu dia akan decide lah macam mana cecair tu. Kalau patient yang normal tak ada masalah kidney, biasa kita akan galakkan patient untuk ambil air yang banyak dah. Kita nak clearkan semua yang patient ambil tu. Okey, ini adalah barium enema yang contoh yang instill ikut barium yang ikut instill dimasukkan ikut rectal tu. Kita tengok sini. Okey, barium enema is a special X-ray of the large intestine. Kita masuk colon dengan rectum. Kita nampak sini, dia masukkan ikut rectal patient. Lepas tu dia akan gambar radiologi. Dia akan nampaklah sebarang apa-apalah, kalau ada polyp ke, tumor ke, lesion sebarang boleh nampak kat sini. Ni dah nampak ni. Scope dia ni ada dia lah. Dia nampak sini. Dia akan masukkan, dia boleh nampak sini. Okay. Clear ke setakat ni untuk prosedur ni? Boleh ke? Elika sebut barium enema, tahu dah abdominal X-ray, ultrasound, you ada idea lah semua tu. Okey, Nurin, Iman, Fatih kata okey, clear, faham. Okey. Sebab ni saja prosedur-prosedur yang saya sebut ni, so you ada biasa dah dalam ward. Biasa kan, hantar patient kan? Okey, Ita kata betul. Okey. Okey, yang ni adalah CT scan. CT scan pun saya you biasa juga hantar patient. Kan? Yang ni lagi lebih detail lagi lah. Ni nak tengok cross section image of abdominal organs dengan structure dia. Ini sama juga nak detect juga sebarang kemiolan dalam abdominal patient juga. Sama juga dah tengok ni. Untuk scanning untuk liver, spleen, kidney, pancreas dan juga pelvic organ pun sama juga. Okay, kalau yang ini ni biasanya CT scan ni dia ada juga yang plain ataupun dengan kontras. Kalau yang plain tu patient just puasa sahaja. Kalau kontras tu mungkin dia akan beri melalui oral ataupun IV kontras lah. Dia ada dua lah. Dia ada plain dengan kontras sebenarnya Ini sama juga. Tapi kalau pemberian sebarang kontras, biasanya kita kena tahu allergic form. Allergic history patient. Dia kena tanya apa patient ada tak alergi sebelum ni. Kalau makan apa-apa ada tak jadi alergi sebelum ni, jadi gatal ke, jadi merah ke, ataupun seafood ke, makan udang ke, ketam ke, sotong ke. Ini maklumat sangat-sangat penting sebelum sebarang pemberian kontras. Kena ingat tu sebagai standard, you akan tanya juga pada patient jadi kalau doktor tak ingat tanya, you akan tahu ni. Sebab dia ada form dia juga untuk kontras. Kena tick. Tidak ataupun kalau patient ada alergi dengan apa, kan tanda dah dekat dia. Kalau tidak, tak ada masalah lah, tick kat kotak yang tidak tu. Sebabnya kalau patient yang ada alergi dengan kontras ataupun dengan yang seafood semua tu, patient akan kena cover dengan premedicated dengan
steroid iaitu prednisolone. Biasanya dia ada IV dan ada juga dengan tab prednisolone tu. Biasanya dia akan bagi 24 hours, lepas tu 12 hours dengan 1 hour before procedure. Ada juga ikut bagi ikut IV dan juga tab. Sebab tu kadang-kadang tengah tu you all tak, kenapa kena bagi 3 tab prednisolone tu? Ada juga macam tu. Okey. Pastunya yang ini MRI. MRI pun saya rasa you all biasa juga hantar patient. Kan? Biasa juga hantar patient. Ini sama juga. Ini lebih detail lagi untuk tahu juga. Ini pun sama juga contrast agent jugalah. Guna contrast agent juga. Ini pun sama juga lebih kurang macam yang CT scan juga untuk evaluating abdominal soft tissue as well as blood vessel lah. Lebih detail lagi untuk tengok abscess, fistula ke, ataupun punca bleeding ke. Ni boleh gunakan untuk MRI. Okay, kalau untuk MRI ni, patient kena puasa biasanya 6 hingga 8 jam before ujian tu, prosedur tu. Lepas tu patient kena remove, tak boleh pakai cincin ke, jewelry semua tak boleh pakai. Sama dengan CT scan pun sama juga dah. Ataupun sebarang-barang alat ni, metal ni, besi ni kan, pun tak boleh juga. Okay. Lepas tu kena bagi tahu, kita tahu kalau CT scan ke MRI kita tahu, kena nak bagi tahu awal kat patient macam mana situasi dekat dalam tu lah. Kita tahu dalam tu dia gelap. Sebab ini penting kalau untuk patient yang claustrophobia. Dan tu sempit sahaja daripada patient lah. Keadaan dalam tu kalau patient tak selesa ke apa ke, kena bagi tahu. Lepas tu akan ada bunyi jugalah. Bila ada machine bila make a knocking sound during the procedure. Nanti patient dah lah gelap, lepas bunyi tok macam tu. Saya tak pernah buat, tak tahu bunyi macam mana. Bunyi mesin nanti takut patient takut. Jadi awal-awal kita bagi tahu dah macam mana keadaan dalam tu, jadi patient dah bersedia. Okey, yang ini satu lagi adalah prosedur, ni adalah endoscopic procedure. Yang ini OGDS iaitu esophagus gastroduodenoscopy. Ini panjang sikit. Yang ini pun saya rasa you all biasa juga hantar patient dekat mama endoskopik. Dia berhadapan, dia sama dengan bilik EEG ataupun bilik stress test tu. Siapa pernah hantar patient untuk OGDS dengan colonoscopy? Sufi kata pernah hantar. Okey, ini tapi kita just hantar patient sajalah. Kat dalam tu dia ada staff dia yang in charge lah, yang akan attend patient macam mana prosedur ni. Ni kalau awak tengok kat sini ni, dia pun sama juga. Untuk OGDS ni pun sama juga. Dia untuk prosedur ni adalah untuk evaluate esophageal dengan gastric motility lah. Ataupun untuk collect certification pun boleh juga sebagai untuk tissue specimen. Untuk further analysis pun boleh juga. Jadi kalau dalam work nanti, nota-nota saya yang health assessment ni, kebanyakan saya memang ambil daripada buku medical surgical. Jadinya nota saya memang panjang sikit sebabnya saya tak tahu nak dikaskan macam mana. Nanti nak explain, you all tak faham. Jadinya kalau you all kalau nak tahu detail boleh bahas secara detail, ataupun yang saya explain ni ringkas sahajalah. Tapi kalau siapa student yang berminat tahu lebih detail pasal OGDS macam mana, you all boleh panjang, boleh bacalah nota ni. Tapi kalau nota saya ni memang you all tak payah buka dah Medsearch. Memang saya ambil totally daripada Medsearch dah untuk you all faham pasal prosedur OGDS ni. Nanti kalau dalam ward, contohnya kalau you all nak hantar patient pergi OGDS, you all boleh refer balik nota PowerPoint saya ni untuk tengoklah sebagai panduan. Okey, ni kita tengoklah dia masuk skop ikut mulut jugalah. Nampak ni endoscope, dia masuk ikut mulut juga, lepas tu akan mengiring, lepas tu akan tengok kat monitor ni lah, kat screen ni. Akan nampak. Tapi bukan seorang lah, ni ramai ni. Biasanya kalau buat OGDS ke colonoscopy ke ramai doktor-doktor pakar pun ada akan join juga. Sekali dengan staff nurse apa semua lah. Okey, yang ini sama juga biasanya kalau untuk prosedur OGDS ni sama, patient tak boleh nak makan, tak nak minum, patient kena berpuasa juga semasa prosedur ni. Yang ini kalau you nak tahu masa yang apa yang berlaku kat dalam prosedur tu lah, masa dalam rawatan ni. Yang ini standard work tak terlibat ni, sebabnya patient kat dalam dia akan bagi spray sebab macam untuk bagi anesthesia lah, local anesthesia lah, supaya patient tak rasa sakit dan rasa lebih nak bagi keselesaan pada patient semasa scoop tu dimasukkan ke dalam mulut patient. Tapi pengalaman member saya ada yang pernah buat prosedur OGDS ni, dia kata memang walaupun dia bagi local anesthetic dengan spray of gargle ni, tapi still rasa tak selesa jugalah. Okey dah. Okey, ini tujuan dia adalah untuk supaya patient boleh cooperate lah.
Okey. Lepas yang prosedur ni, barulah patient kita boleh lepas prosedur ni, after the procedure barulah kita boleh arahkan patient untuk minum air dan makan. Tapi kena tengok keadaan patient dulu. Sama ada kita tengok gap reflex dia dulu. Kalau gap reflex patient dah ada, maksud patient boleh menelan dengan baik dalam masa 1 hingga 2 jam, barulah patient boleh minum dan kemudian minum dulu, ambil sip of fluid, sikit dulu air. Kalau patient boleh minum dengan baik, boleh telan air tu sikit, boleh telan air tanpa batuk ke tersedak ke, baru boleh ambil air dan seterusnya boleh makan macam biasa. Sebab ni kita nak elakkan to prevent aspiration lah. Kita tak nak berlaku aspiration pada patient lah. Nanti masuk dalam paru-paru into the lungs pulaknya. Waktu kena monitor vital sign, monitor conscious patient macam mana, tengok gap reflex patient macam mana. Okey. Okey, seterusnya, ni ada juga, ini adalah OGDS juga. Okey, after procedure sama juga kena monitor. Okey, sekiranya ada sebarang perforation ke, pain ke, bleeding ke, ni pun penting juga. Ataupun patient ada unusual menelan ke, ataupun tiba-tiba elevated temperature ke, high fever ke, ni semua kena monitor juga ya. Pulse patient, blood pressure patient, semua kena tengok balik. Lepas tu gap reflex kena tengok balik. Macam sebut tadi lah, semua penting. Sebabnya ada setengah-setengah prosedur ni dia lakukan sebagai outpatient. Jadi kalau outpatient tu, selagi patient tak stable, memang kita tak boleh bagi patient balik. Tapi kebiasaannya kita buat inpatient. Maksud kita daripada patient dalam ward dan kita hantar. Sebab kalau OGDS ataupun kolonoskopi, ada juga yang saya pernah hantar patient, ada juga dia buat inpatient. Maksud patient datang, monitor kat situ. Ada juga lah. Tapi biasa kita galakkan patient datang bukan seorangan lah. Biasa ada relatif lah. Datang bersama dengan ahli keluarga dengan patient. Sebabnya kita akan bagi patient akan terima sedasi juga masa yang prosedur ni. Jadi nanti patient buat kereta yang nak balik nanti. Okey, ini pun sama juga lah. Yang sama saya sebut tadi, just gambar sahajalah. Ni keadaan je lah masa prosedur ni kita tengok masa prosedur ni boleh nampak kat sini. Boleh detect lah sebarang abnormality dekat skrin ni. Okey, ni kita tengok endoskop tu masuk akan sampai 2 denum ni. Okey, ni nampak cahaya ni, stomach ni. Okey, ni satu lagi pun ada juga ERCP. ERCP ni pun sama juga, common juga. Yang ni lebih dalam lagi. Dia bertengok sampai, ini adalah tujuan dia adalah untuk evaluating jaundice, pancreatitis. Ini siapa yang buat topik acute pancreatitis nanti akan ada lah ni prosedur ERCP ni dalam dia punya PowerPoint nanti, presentation nanti. Ataupun ni adalah untuk yang special common duct stones dengan biliary tract disease. Ini pun sama juga. Ni kita tengok gambar ni. Nampak tu tube tu dia masuk untuk mulut, liver, lepas tu ni dia akan nampak kat sini ni, catheter ni. Nak tengok dekat pancreatic ataupun biliary duct ni. Okay. Satu lagi ni adalah colonoscopy. Yang ni pun saya rasa you biasa juga dengan prosedur ni, hantar patient untuk colonoscopy ni. Okey, ini adalah biasanya most frequently used. Maksudnya sangat-sangat common digunakan untuk detect cancer sebagai cancer screening untuk patient colon cancer ataupun polyps. Sebab masa prosedur ni pun tisu biopsi boleh dia ambil dan juga kalau yang boleh buang tu dia akan buang lah, tapi dia akan dia tengok balik lah prosedur ni. Okey, yang ni nursing intervention dia. Biasanya patient memang kena berpuasa. Lepas tu patient, saya kata kat sini. Yang ini, okey. Yang ini adalah nursing yang prosedur untuk colonoscopy tu. Okey, pre-colonoscopy, yang ini pernah ditanya dalam soalan AEQ. Pre-colonoscopy, nursing intervention, pre-colonoscopy dan juga post-colonoscopy. Okey, yang pertama sekali memang kita kena ada informed consent, kebenaran daripada patient. Lepas tu patient kena berpuasa. Sebelum prosedur tu, malam tu patient tak nak makan, nak minum dah. Lepas tu yang ini memang saya ambil daripada unit endoskopi Hospital USM. Ni lepas tu saya masukkan dalam PowerPoint saya. Okey. Lepas tu breakfast sehari sebelum hanya dibenarkan 2 keping plain roti sahaja ataupun roti kosong sahaja dengan air kosong sahaja. Tak dibenarkan ambil sebarang daging, sayur, buah ataupun any dairy product dan susu, tak dibenarkan. Okay. Lepas tu patient dinasihatkan untuk ambil minum air kosong yang banyak, plain water sehinggalah 12 malam.
Okay. Sekiranya pasien hypo, terutamanya kalau pasien ada diabetik, dia boleh ambil air manis tapi air manis yang kosong sahaja. Ini dalam bahasa Melayu dia lah. Ini saya dalam bahasa Inggeris. Ya? 2 keping roti, mi kosong, 2 keping roti putih ataupun mi kosong dah dengan air kosong sahaja. Tak boleh makan sayur, daging, semua tak boleh nak makan yang ini. Okey. Lepas tu pada pukul 3 petang hingga 7 petang, pasien kena ambil Fortrans ataupun sebelum ni nama Flick. Sekarang ni nama Fortrans. Okey, Fortrans ni ada tujuan dia adalah untuk kosongkan usus pasien supaya bila masuk skop tu nanti boleh nampak dengan clear. Kita tak nak nanti bila masuk skop tu nampak feces. Kita tak nampak nanti sebarang anomali dalam kolon pasien. Jadinya kalau masa bagi Fortrans pada pasien ni, yang Fortrans ni kena basuh dalam air kosong yang banyak, 1 liter air kosong. Lepas tu pasien kena minum sampai habis. Lepas tu kena bagi tahu pada pasien, kalau ambil Fortrans ni nanti, pasien akan mengalami diarrhea dalam masa 30 minit hingga 3 jam. Tujuannya adalah untuk kosongkan usus kolon pasien supaya masa buat scan skop tu boleh nampak dengan clear dan dengan jelas sebarang abnormality. Ini contoh. Ini contohlah scan tu belum masuk. Kalau ada polip sih boleh ambil lah. Kalau boleh buang dia akan buang lah. Tengok bergantung pada keadaan. Ni doktor lah yang akan decide ni, bukan kita lah. Ini contoh yang masuk dalam kolon pasien. Okey, pada pukul 4 pagi, pasien 12 malam, biasa 12 malam pasien dah start puasa dah. Okey, sehinggalah prosedur dilakukan. Pukul 4 pagi tu pasien tak boleh ambil apa-apa dah, kena puasa sehinggalah prosedur dilakukan. Kita nampak lah, kalau masa prosedur kolonoskopi tu dimasukkan, nampak ni. Ni sama juga, dia sama macam prosedur OGDS dan ERCP, skop dimasukkan, cuma yang beza tadi masuk ikut mulut, yang ni masuk ikut anus, rectum patient. Kita akan nampak monitor kat sini, screen kat sini, kita dah nampak. Ini contoh yang gambar-gambar yang dia ambil semasa kolonoskopi tu. Nampak kalau ada pertumbuhan ke, ada abnormal tissue ke, ni contohnya macam ni. Ataupun ada pertumbuhan, ada juga bleeding ke kat sini ke. Ni contoh dia kita tengok lah. Okey, kalau yang post kolonoskopi untuk nursing intervention ni, lepas prosedur ni, yang ni pun sama. Kolonoskopi pun akan bagi sedation juga. Jadi pasien kena rest. Lepasnya kena monitor jika pasien mengalami abdominal cramps ke. Lepas tu kena pastikan kena monitor balik peristalsi pasien dah balik pada asal balik. Kita tengok balik semua tu. Lepas tu okey, sama juga. Okey, lepas tu kena, kalau misalnya pasien kalau pasien sebagai outpatient, kita kena tulis lah kalau balik tu apa yang pasien kena buat. Pasien buat. Okay. Tapi biasanya kalau kolonoskopi tu biasanya inpatient lah. Biasanya pasien akan dimasukkan ke ward, lepas tu monitor dekat ward sebabnya kita nak tujuan dia, sebab kalau pasien kat rumah, kadang-kadang pasien datang dia tak ikut arahan yang betul-betul dari segi makanan tu, nanti masa buat skop tu tak clear kolon dia. Jadi kalau pasien dalam ward, kita boleh monitor dari segi pengambilan cecair pasien, pemakanan pasien, kita boleh monitor. Terus kalau pasien diarrhea ke, kita boleh monitor pasien kat ward lah. Biasanya pasien kita buat dalam ward lah biasanya untuk kolonoskopi ni. Okey, yang ni selepas prosedur kolonoskopi tu kita kena observe closely patient untuk sign of bowel perforation. Okey, immediately after the test kena observe patient punya sign and symptom bowel perforation. Contohnya kalau ada rectal bleeding ke, ataupun ada abdominal pain, ataupun distension, fever ke, nausea ke, vomiting ke, chill ke, ni semua kena report dengan segera pada doktor. Lepas tu kena obtain dengan rekod pasien vital sign. Okey, 15 minit sekali, lepas tu 15 minit sekali, lepas tu kalau untuk 1 jam tu dah okey, lepas tu every 2 hours dengan 4 hours, bergantung pada doktor order. Lepas tu kena monitor sekali temperature patient, takut tiba-tiba ada high temperature. Lepas tu kena encourage fluid, increase fluid intake. Sebab kita nak gantikan balik cecair yang dah keluar, kan pasien ada diarrhea masa yang pre-procedure tu, jadi kita kena ganti balik. Jadi masa kalau patient tu biasanya kita akan masuk drip pada patient. Masuk drip pada patient. Okey, ni yang slide bawah terakhir. Sama juga yang ni bila patient dah stable, barulah boleh ambil normal diet macam biasa. Kalau patient dah di-cover daripada sedation tu, barulah patient boleh ambil normal diet macam biasa. Lepas tu provide privacy, rest after the procedure. Okey.
Ni sama juga kalau betul patient lah. Mungkin patient akan ada keluar gas ataupun angin lah after yang prosedur tu. Lepas tu yang ni kena monitor, kalau sekiranya prosedur tu kena monitor for any rectal bleeding. Kena tengok juga. Oh, okey. Yang ni satu lagi, yang ni sigmoidoskopi. Yang ni saya tak pasti tapi common jugalah dalam buat juga. Yang sigmoidoskopi ni dia sama juga untuk tengok yang lower portion of the colon. Dia masuk ikut rectum juga, ikut anus patient juga. Ini sama juga untuk evaluate rectal bleeding. Prosedur-prosedur pun, lepas tu mana satu nak buat? Kolonoskopi ke, sigmoidoskopi ke, OGDS ke? Yang tu bukan kita yang decide, doktor yang decide. Tapi sekurang-kurangnya bila doktor sebut OGDS ke, barium enema ke, ERCP ke, kolonoskopi ke, ada idea, tahu prosedur dan patient sekali. Lepas macam mana, apakah sebelum prosedur buat, lepas tu apa selepas prosedur apa yang awak kena buat, tu yang penting lah. Setiap prosedur yang dia settle. Okay. Ini sama jugalah kalau untuk yang monitor juga keadaan patient lepas tunya kena dietary restriction, kalau perlu sedation lah, kalau tak perlu lah. Lepas tu kalau lepas prosedur tu kita tengok balik kalau ada rectal bleeding ke, ada sign of intestinal perforation ke, contohnya ada abdominal distension ataupun pain ke. Kalau ada sebarang masalah memang kena dilakukan pada doktor dengan segera. Okay? Kalau tak ada masalah, lepas tu patient boleh ambil diet macam biasa, boleh buat aktiviti macam biasa. Ini contoh yang prosedur sigmoidoskopi. Dia tak macam kolonoskopi. Kalau kolonoskopi, dia lebih sampai ke sini boleh tengok kalau kolonoskopi. Kalau sigmoidoskopi, perbezaan dia ada sampai end of sigmoidoskopi, sampai sini sahaja. Itu beza kolonoskopi. Dia cara perbezaan lah. Kawasan mana kita tu sekali sahaja heart assessment, gastroenterology system ataupun gastrointestinal system. Okay. Ada apa-apa tak nak tanya saya untuk prosedur ni, untuk yang topik ni? Ni sebenarnya lebih kepada refresh sahajalah. Ya? Sebab nanti kalau disease yang tertentu, untuk penyakit-penyakit yang dalam sistem gastrointestinal system ni, ada yang prosedur-prosedur yang dalam ni yang akan digunakan lah untuk investigate lah masalah patient sebelum diagnose patient tu. Okey. Ada apa-apa ke nak tanya saya untuk yang topik ni, assessment ni? Tak ada. Nanti you all tengok balik lah. Tengok balik, baca balik. Yang pentingnya you all faham prosedur-prosedur tu. Pastunya you all faham nursing intervention untuk prosedur tu. Untuk yang topik ni lah. Tahulah tu apa dia. Inspection dulu, askartate dia, lepas tu palpation. Itu yang pentingnya. Sebabnya ada juga dalam soalan-soalan MCQ dan juga soalan-soalan dalam soalan-soalan LJM pun ada juga. Dia tanya pasal OGDS, kolonoskopi, ada juga soalan-soalan LJM. Jadi you akan tahulah prosedur tu. Jadi kalau you faham pasal prosedur tu, automatik you akan tahulah yang the best answer lah untuk prosedur tu. Jangan tertukar sudahlah kalau OGDS, jangan you kata skop masuk ikut anus rectum patient pulaknya. Kenapa? Kalau OGDS, ERCP, ikut mulut patient, ikut oral patient. Kalau kolonoskopi, kolonoskopi, lepas tu kalau prosedur sigmoidoskopi tu akan tahu. Yang tu ikut anus ataupun rectum patient. Jangan tertukar sudah. Okey? Kalau tak ada apa-apa, mungkin boleh start sampai sini saja. Kenapa kena buat PR ni? Kenapa kena buat PR ni? PR ni tujuan dia yang tadi tu. Tapi kalau PR ni setakat dia okey, yang PR tadi tu. Okey. Kalau yang PR ni dia adalah
untuk dia ada external examination dengan internal examination. Okay, kalau external examination ni mungkin dengan secara inspection sahajalah. Kita boleh nampak kalau ada lumps kat bleeding kat luar kan, yang skin patient tu rashes ke, ada tears kat atas tears tu macam koyak ke, scar ke, yang tu boleh tengok. Kalau yang internal ni dia dengan cara kena masuk yang finger tu macam boleh rasa nodul. Macam ada bonjolan-bonjolan kat dalam tu boleh rasa. Kalau untuk lelaki tu boleh rasa kalau berlakunya enlargement of prostate. Macam yang topik BPH tu, benign prostate hyperplasia, nanti salah satu teknik boleh gunakan adalah dengan cara PR ni. Tapi dia tak sampai yang kawasan ni sajalah yang kita boleh tengok tu. Kalau nak lebih dalam lagi dengan cara yang lain, dengan cara sigmoidoskopi ke, dengan cara kolonoskopi ke, dia boleh rasa kalau ada sebarang kemulayan pada jari tu boleh rasa lah. Sebarang kemulayan ada benjolan ke bengkak ke rasa ada nodul ke, boleh rasa lah dengan cara yang PR ni. Dengan cara